ke soalan lain, emosi dan juga rasionalisme, apa perbezaannya secara ringkasnya? Ini salah nak ringkai, ini salah satu pembahasan yang panjang lah dalam kalam. Tapi yang lebih berkait dengan perasaan. Okey. Satu lebih dari sudut fikir apa semua. Sebenarnya kalau kita nak kata kita ni apa nama ni rasional, tidak semestinya secara mutlak tanpa ada emosi. Sebaliknya. Cuma kita boleh minimumkan emosi yang saya sebut tadi, implikasi negatif bila mana kita turuti emosi yang lebih pada mengikut perasaan yang kita terus bertindak. Betul. Kadang-kadang boleh hilang pertimbangan juga. Itu yang tidak menjaga sensitiviti. Pertimbangan. Ya. Okey, kita nak tanya kepada doktor. Kita membuat sedikit perbandingan kalau kita melihat kepada di negara barat. Mereka juga berkempen juga. Mereka juga mempunyai pilihan raya. Bertelagah juga ada. Itu adalah memang adat kalau kita bertanding dan sebagainya. Tetapi selepas selesai mungkin pilihan raya dan sebagainya, mereka memang ada satu matlamat yang mana ingin bekerja untuk rakyat ataupun ingin membuat sesuatu perubahan. Tetapi tidak di Malaysia. Kita melihat kepada sistem ataupun professionalism tu kurang. Jadi apa antara kelemahan yang perlu kita tambah baikkan? Jawapan saya ringkas je. The thing is, Malaysia sekarang ni baru dalam fasa baru demokrasi. Ini baru kali kedua lah kita pergi mengundi, kita dapat kerajaan baru. Baru kali kedua. Kalau nak sebut negara-negara barat ni dengan kerajaan-kerajaan mereka yang telah bertukar setiap 5-6 tahun, dah lama dah. Kita 60 tahun, kita ada satu gabungan yang kuat yang telah memerintah kita. Tak pernah ada keperluan untuk Barisan Nasional untuk betul-betul bertolak ansur dan berbincang dengan pihak lawan sebab mereka menguasai parlimen untuk sekian lamanya. Kan? Jadi ini adalah perkara baru yang kita nampak telah berubah sedikit demi sedikit sejak 2008. Okey. Jadi sedikit demi sedikit ni kita dah nampak perbezaan dia tahun lepas 2021 apabila kerajaan Datuk Seri Ismail Sabri telah bekerjasama dengan pihak pembangkang. Jadi ini maksudnya boleh berlaku. Sudah berlaku. Tapi kita kena belajar. Jadi ini kematangan politik yang kita baru nak cuba nak rasa. Jadi pada ketika inilah saya rasa ahli-ahli politik, pemimpin kita perlu ambil peluang. Okey, kita sekarang ada banyak parti, banyak gabungan. Inilah peluang untuk mereka memupuk semangat perpaduan bekerjasama ini sebab kita tahu politik berbeza dengan pentadbiran macam Fatin sebut tadi. Kempen memang lain. Kempen dia macam kita kata macam sirkus. Sebab dua-dua pihak ataupun tiga-tiga pihak semua nak cuba dapatkan undi. Jadi mereka memang go all out. Tapi pentadbiran berbeza. Pentadbiran ni semua kena datang, sit together, kena fikirkan apa yang terbaik untuk semua rakyat Malaysia. Jadi macam saya katakan ini adalah baru 4-5 tahun Malaysia merasai perkara ini. Jadi saya rasa bagi peluang, insya-Allah I have faith Malaysia one day kita akan ada kematangan politik tu. Sebab kalau kita melihat kepada tempoh yang sangat lama, kerajaan pasti inginkan pembaharuan dan juga kesegaran politik tu sendiri, tak nak lesu disebabkan kuasa dan sebagainya. Baik, kita nak berbalik kepada saudara Marwan sekali lagi kan, melihat kepada sentimen-sentimen yang dimainkan. Saya suka nak bercakap mengenai yang mana mereka channelkan isu-isu hasutan ni lebih kepada di media sosial. Jadi ini secara tidak langsung anak-anak muda khususnya, generasi muda, media sosial itu adalah meluas. Melihat kepada itu tahap pemikiran ataupun bagaimana sebenarnya masyarakat kita ni menerima politik itu secara tidak langsungnya memberikan impak juga kepada anak-anak muda ataupun generasi ini. Pandangan saudara Marwan. Sebab ada pada hari ini generasi, orang sebut generasi TikTok lah. Generasi TikTok ya. Kan? Tapi ini rentetan daripada siri generasi media sosial, ada Facebook, ada Twitter. Sebelum itu lagi ada blog. Maksud generasi maklumat yang sangat mudah untuk diperoleh. Betul. Dan juga sangat mudah untuk disebarkan maklumat yang salah juga. Kan? Terpanggil bukan setakat nak memberi maklumat, tapi untuk menyalahberi
maklumat yang salah yang tersebar. Jadi kalau kita lihat ini kita perlu lebih penlibatan pelbagai pihak lah, selain ibu bapa. Saya rasa perkara ini agak kompleks sebab kalau kita lihat dari sudut politik, dari sudut bisnes pun, dari sudut kalau om niaga, mereka buat apa saja promo dengan menggunakan saluran ini untuk menjual barang mereka. Politik ada persamaan dari sudut itu. Mereka nak jual perkhidmatan mereka ataupun mereka nak dapat sokongan. Saya tak pastilah mereka nak jual perkhidmatan atau tidak, ataupun nak jual diri mereka untuk dapat apa. Kan kita tak ada yang jujur, kita tak nafikan. Tapi bila saudari pengacara tanya soal ini tidak kita perlu, yang saya sebut tadi, perlu didik untuk kritikal lebih. Dan juga susah saya nak cakap sebab saya tidaklah terjebak begitu tentang maklumat, sebab saya tak rasa sangat untuk setiap hari kena buka TikTok ke, kena buka maklumat ini. Kita ada minat yang lain, kita buka media sosial, kita bukan tak buka, kita terlibat juga berkongsi pandangan. Tetapi saya belum rasa apa yang saudari sebut tentang generasi baru ni, kan, yang lebih mungkin cara mereka terima maklumat berbeza. Saya lihat, saya tak suka bila maklumat simple-simple itu, maklumat yang penting banyak disebarkan dengan poin-poin yang simple. Ada seorang yang bergerak-gerak badan atau menari ke apa ke, tapi maklumat disampaikan by point. Baiklah, saya lebih suka baiklah dengar dia cakap, nak dengar juga cara dia sampaikan maklumat. Apatah lagi maklumat tu penting tentang perubatan lah, tentang itu, tentang ini. Jadi lebih simple. Jadi lebih simple ni lebih terdedah kepada kesalahan, ataupun lebih terdedah untuk kita tidak menganalisis, kita tidak dengar point. Yes, ini point pertama, apa hujahnya? Adakah ada yang mengkritik ke tak, ataupun ini point yang disepakati, kan? Ini hujah pertama, ini alasan pertama. Itu tidak akan ada lah kalau cara penyampaian lebih simple. Dan kita daripada dulu sejam, lepas tu setengah jam, lepas tu 15 minit, nak video 1 minit sekarang, contohnya. Jadi saya tak nafikan kena ambil kesempatan lah untuk kongsi, untuk terlibat sama, tetapi dalam masa yang sama saya rasa perlu kalau dari sudut parenting itu sendiri, kena pelibatan ibu bapa, guru untuk lebih peka supaya kita tidaklah mahu mentaliti simplistik berkembang disebabkan pergantungan kepada teknologi dan juga medium sebegini. Saya lihat begitulah. Sebab ini beri impak juga dari sudut memilih pemimpin dan juga sebagainya. Saya tak katakan, saya tak terima bulat-bulat orang kata generasi TikTok apa semua, itu kena lihat baliklah analisis, dan juga undi itu datang dari mana apa semua, belum tentu. Sebab masyarakat yang masyarakat yang berusia pun, disebabkan mereka ini kadang-kadang literasi tentang teknologi lemah, mereka pun mudah terima juga maklumat yang disebarkan, maklumat palsu apa semua. Jadi perkara ini perlu diperhalusi lanjutlah. Dan juga bila mana kita terima negara kita dah menerima untuk undi 18, kita kena perkasakanlah pendidikan politik. Dan di sekolah ke apa ke, tentang kesedaran asas berkenaan demokrasi apa semua, untuk melapis maklumat, untuk lebih kritikal, untuk curigai slogan-slogan yang nampak meriah dan juga nampak indah, tapi kita semak balik sejauh mana prestasi dan juga sebagainya. Perkara begitulah. Ya, saya setuju sekali. Sebab apa, pendedahan tu harus dibuat secara berterusan, bukanlah bermusim. Bila nak dekat berkempen dan sebagainya baru ada. Jadi tempoh untuk nak orang kata mendalami itu sukar, bagi cabaran juga pada anak muda. Doktor, mungkin pandangan doktor juga berkenaan dengan apa yang dilemparkan di media sosial ini memberi impak juga kepada anak-anak muda. Memang impak yang besar. Tapi kalau saya boleh sambung dengan apa Marwan sebut tadi, memang betul lah, generasi sekarang ni saya lihat bukan setakat mereka sukakan video-video yang singkat, 1 minit, setengah minit. Masalah lagi saya nampak besar, mereka tak membaca. Kan? Mereka kurang membaca, mereka nak something yang instant. Kalau dulu video kat YouTube 10 minit dah panjang sangat, ke 5 minit dah ke 1 minit kan, TikTok dah. Jadi itu yang tak ada critical thinking tu. Mereka nak benda yang cepat. Jadi bila kita sebut tentang generasi sekarang ni, kita nak yang boleh, macam Marwan sebut, yang boleh question apa benda yang mereka baca, mereka lihat. Nak question tu, kita nak ada generasi yang boleh berfikir. Masalahnya ini yang kita dah
kehilangan, kalau saya boleh katakan. Malangnya bukan semua macam orang kata, bukan semua, tapi secara amnya kurangnya critical thinking pada anak muda kita sebab tak dididik sangat di sekolah tentang cara berfikir secara kritis. Kita diajar, dididik untuk menerima segala maklumat. Jadi inilah yang mereka bawa sehingga ke umur sekarang ini. Apa yang mereka lihat, mereka percaya lagi-lagi di media sosial. Sebab apa? Pengaruh rakan. Ini semua kawan-kawan yang kongsi, takkan kawan-kawan saya salah. Saya berkawan dengan mereka. Ya, kalau bukan disebabkan kawan-kawan, juga disebabkan institusi kekeluargaan, ibu bapa juga, yang mana menyalurkan antara maklumat yang tak cukup kan. Maklumat itu perlu secara ringkas dan juga mendapatkan sumber yang sahih. Okey, kita ada satu soalan yang mana kita nak tanyakan kepada doktor. Ada yang menyatakan kalau parti bergabung pun susah kerana setiap parti ada matlamat yang berbeza, doktor. Kalau perlembagaan parti itu meletakkan matlamat yang berbeza kepada parti-parti yang bergabung ini, maka ia akan menyukarkan pelaksanaan kuasa apabila membentuk kerajaan, terutamanya dalam satu konsep yang dinamakan sebagai collective responsibility ataupun kebertanggungjawabaan setiap jemaah menteri secara bersama kepada parlimen. Jadi komen Dr. Shazah sendiri. Memang betul. Dia nak buat keputusan tu sukar sebab setiap parti-parti ni, dahlah kita ada gabungan, ada 3-4 parti dah satu gabungan. Sekarang gabungan bergabungan, ada grand coalition we call it kan. Semua ada ideologi berbeza, pendapat yang berbeza. Jadi bila mereka nak buat keputusan dan seterusnya nak melaksanakan dasar-dasar dalam kerajaan nanti, memang agak sukar, tak dinafikan. Tapi apa yang saya nak emphasize kat sini, sukar tapi tak mustahil. Sukar tu apa? Sukarnya adalah dia ambil masa. Bila ada ramai sangat orang, ada banyak gabungan, banyak parti, kita kena ambil kira pandangan setiap pihak. Bagi saya, ini sebenarnya apa yang saya nak di Malaysia sebenarnya. Walaupun ramai orang kata, oh susah, memang susah. Alasan doktor sendiri? Alasan saya, kita nak pemimpin kita ni belajar bertolak ansur. Sebab Malaysia ni pelbagai, rakyatnya pelbagai pendapat, pelbagai pemikiran. Jadi kita nak semua idea ini dia ambil kira. Jadi bila ada banyak parti-parti yang berbeza ni, pemimpin perlu ambil kira semua orang. Jadi kesimpulannya mereka akan keluarkan dasar-dasar yang paling boleh diterima ramai, yang paling baik sekali untuk ramai. Apa yang saya tak suka adalah bila kita ada satu gabungan yang kuat memerintah di Malaysia, dia fikir dia ada hak untuk buat keputusan. Kan, sebab dia kata dia menang paling banyak, jadi dia boleh buat apa-apa keputusan. Ini anti-demokratik lah. Jadi saya tak berapa suka macam ni. Jadi bagi saya, walaupun ramai orang kritis, tapi saya rasa inilah di mana Malaysia harus pergi sekarang. Kita perlu berdialog antara parti-parti, antara pemimpin-pemimpin to find the best solution untuk semua. Bukan satu gabungan terkuat. Lebih bersikap keterbukaan lah mungkin, doktor ya. Okey, kita nak terus bertanyakan kepada saudara Marwan. Kalau kita beritahukan permainan sentimen itu tadi kan, kalau kita melihat kepada apa yang berlaku sekarang ini, potensi yang ada, adakah Malaysia sendiri mampu berkembang untuk ke satu tahap lagi dalam sistem politik ni? Itu kalau kita lihat sekarang, kita akan saya satu hari nanti boleh, sekarang ni kita berhadapan dengan makin banyaklah tentang sentimen. Kalau saudari tanya tentang sentimen kauman, topik keagamaan yang dimainkan secara sempit, label yang tidak betul diberikan kepada lawan politik, itu memang membantu kan. Jadi menyebabkan kita, bukan orang politik menyibukkan diri dengan hal tersebut, masyarakat pun, para penyokong mereka pun terlibat. Seorang nak propaganda, seorang nak counter propaganda, seorang nak sebarkan satu naratif yang tak betul, seorang lagi nak counter naratif tersebut bila dia nak pamerkan apa yang nak buatnya. Jadi pihak yang nak counter juga kena fikir panjang lah. Satu counter buatlah, memang kena buat. Tapi kena buat juga, pamerkan apa yang anda buat, apa kebaikan, apa kelebihan. Kalau tidak nanti yang dibuat semua orang kata suatu tempoh yang menderita, suatu tempoh yang masalah, suatu tempoh yang contohnya orang highlight negatif sebab propaganda negatif yang tersebar. Itu selingan. Soalan saudari pengacara berkaitan dengan
pembangunan membantutkan ke tak, memang akan membantutkan, tapi saya rasa dengan dalam masa yang sama kita boleh mendidik masyarakat supaya lebih kritikal satu hal. Yang kedua, report polis ni pun bagus juga lately belakangan ini kan. Kita supaya fikir panjang. Macam orang saman fitnah lah. Saman fitnah. Okey, kebebasan bersuara ada, tapi pandai-pandailah jaga. Ada perkara janganlah untuk peribadi orang dengan cara yang salah. Kan? Jadi dan kalau tak habis perkara ini, dia akan memang mengancam kestabilan. Kita menyibukkan masyarakat dengan perkara yang tak perlu. Saya lihat sebahagian parti politik ini, dia atau sebahagian penyokong ini, mereka ikut betul-betul apa yang presiden, apa yang ketua mereka buat, pimpinan mereka buat. Jadi kalau pimpinan mereka menyibukkan dengan isu-isu perkauman keagamaan yang sempit sebegini, masyarakat kat bawah pun bersemangat nak melawan, nak buat himpun apa semua. Tapi kalau dia sibukkan untuk menjadi pembangkang yang baik, untuk mencari kesalahan pemerintah atau pentadbir kabinet, bagus. Kita sokong kerjasama dalam perkara yang baik, lawan dan juga bangkang dan juga kritik dalam perkara yang bermasalah pada pandangan mereka, walaupun belum itu masalah. Tapi pada pandangan mereka masalah itu dah cukup baik untuk tambah baik untuk semua kan. Jadi itu kalau dia sibukkan dengan perkara tersebut, tengok dasar kritik apa yang negatif, yang baik boleh terlibat sama. Ini boleh ke arah itu dan juga kita akan boleh kembalikan kegemilangan kita di ASEAN, seterusnya di dunia, di pentas antarabangsa. Yang penting kita kena perlahan-lahan kita tinggalkan. Saya rasa orang pun akan bosan. Apatah lagi kalau beberapa perkara berjaya dia tangani ataupun makin baik pulih ekonomi apa semua, kita boleh hadapi dengan baik. Yang tu saya rasa orang akan tinggal pelan-pelan apa semua kan. Sampai bila nak main macam tu? Membazir masa. Orang politik ni dibuat macam tu dapat gaji juga. Orang lain dia baiklah dibuat benda lain daripada melayan untuk sebarkan maklumat. Pimpinan dia sebarkan apa semua kan. Saya lihat begitulah. Membantu kan. Tapi kalau diatasi, dia akan jadi satu pengalaman untuk kita lebih kritikal, lebih kita semua politician, sama ada anda ni agamawan ke, ahli ilmu ke, kalau anda masuk politik, anda politician, anda berhak dikritik. Anda kritik orang punya, anda juga boleh dikritik dan juga dapur polis kalau dibuat perkara yang salah, maklumat yang salah kan. Itu. Tapi kenapa agaknya kita tak mengambil satu teladan peristiwa yang mana berlaku pada 13 Mei 1969 kan, untuk ketika ini tidak melihat kepada itu sebenarnya kalau ini masih lagi berlaku, sentimen perkauman dan sebagainya, ia mampu juga menjerumus, tetapi mungkin di fasa yang lain. Kita memang mohon kepada Allah Ta'ala supaya dijauhkan. Itu suatu memori yang buruk. Siapa nak? Kadang sebahagian orang yang memainkan semangat itu, dia tak pernah rasa susah pun. Kan? Jadi itu alhamdulillah baru ni berjadi tangani, dah diturunkan dah di TikTok video-video sebegitu. Ramai guna perkataan-perkataan begitu. Apa masalah? Sekarang ini kita berada dalam satu negara, kalau kita tak setuju dengan bangsa kita ke, ataupun ada bangsa kita sendiri atau bangsa lain buat salah, laporkan kepada pihak berkuasa. Betul. Jangan ambil tindakan sendiri. Okey. Dan hal tersebut akan memang suatu yang kita perlu elak sedaya upaya, dan ahli politik kena ada, kita tahu mereka namakan real politik lah apalah, tapi adalah sempadan. Kena ada sempadan tinggi. Sempadan itu kita tahu orang politik ni boleh langgar, tapi mereka cuba kukuhkan sempadan tersebut dengan undang-undangkannya, dengan undang-undang supaya mungkin lepas ini akan ada akta yang lebih tegas tentang kempen kauman dan juga menuduh orang dari suku keagamaan semuanya sempit, dan tuduhan yang sempit dan juga salah. Sebagaimana kita tak dapat bendung nafsu orang politik ni untuk lompat sana lompat sini, tapi dah ada akta boleh minimumkan. Sepatutnya itu jadi sempadan untuk masing-masing. Dah diundi oleh kawasan atasan parti, sepatutnya janganlah mudah-mudah lompat. Tapi kita tahu dalam dunia ini bukan mudah untuk kita kontrol diri kita. Entah lagi apabila ada satu dorongan yang cukup menggairahkan, itulah kekuasaan, menggiurkan. Lalu caranya ialah undang-undangkannya antaranya untuk kawal manusia.
Kalau ikut manusia ni boleh hidup dengan baik kalau mereka boleh jaga sempadan. Yang ni tidak buat ini tapi disebabkan manusia ni ada kecenderungan untuk buat jahat juga, maka dibuat undang-undang. Makin banyak kecenderungan, makin banyak undang-undang. Itu sejarah manusia kalau kita lihat begitulah. Kan? Kalau ikut sepatutnya kita okey-okey je, biasa boleh hidup. Ni buat baik, ni hormat, ni. Tapi itu kita juga ada satu masa kita lemah dari sudut moral, mungkin manusia itu lemah dari sudut dorongan untuk buat baik, dikuasai oleh dorongan untuk buat jahat, dikuasai oleh emosi yang negatif pun semua. Jadi lalu ketika itu dia melanggar batasan itu. Maka sebab itu ada undang. Begitu juga berinteraksi dengan politik. So dalam hal ini mungkin tak lama lagi mungkin satu masa nanti boleh diangkat hal ini menjadi akta yang lebih tegas, kan? Tapi kena elaklah untuk salah guna apa semua, sebab orang boleh salah guna juga. Mungkin tak mustahil juga untuk menjadikan lawan dia, tuduh dia pun dah kata tuduh agama. Itu tuduh parti awak, bukan tuduh agama. Contoh walaupun apalah. Okey. Saya sambung nanti. Okey, doktor nampak macam bersetuju. Mungkin pandangan doktor sendiri berkenaan dengan apa yang berlaku sekarang ni, mungkin kalau seperti saudara Marwan berpandangan yang mana memerlukan akta supaya ini dapat dibendung. Kalau doktor sendiri bagaimana? Akta ya. Itulah macam yang Marwan akhiri tadi. Dia jadi bahaya sikit kan, macam Fatih bercakap tadi kan, bila kita ada akta, ada orang boleh salah gunakan. Macam Marwan juga sebut tadi kan, ahli politik, kita nak percayakan mereka pun susah. Ahli politik adalah pekerjaan yang paling orang tak trust di dunia ni. Dan tidak kekal. Ya, jadi mereka akan sentiasa fikirkan tentang itu. Macam mana mereka nak kekal berkuasa. Jadi bila kita ada akta yang lebih kuat, okey, kita ada Anti-Fake News Act sebelum ni 2017. Kita risau benda itu kenapa Pakatan Harapan, Kerajaan Pakatan Harapan 2018 telah apa kita panggil tarik balik akta itu. Sebab kita risau perkara itu boleh disalahgunakan oleh parti-parti politik yang lain. Kita ada Sedition Act yang ramai kata sudah cukup untuk mengatasi masalah-masalah ni. Jadi saya rasa akta ni memang perlu. Kita perlu, macam orang kata, kita kena ada border, mana yang acceptable, mana yang tak. Tapi lebih daripada itu, saya rasa kena ada grassroots effort. Kita betul-betul kena ubah minda rakyat Malaysia macam mana nak berfikir. Itu saya rasa yang kita tak ada, yang kita kekurangan. Tapi memang saya tak nafikan, saya pun selalu cakap dengan student saya, akta tu penting sebab selagi kita tak sampai ke tahap yang kita nak, kita kena ada satu framework yang boleh guideline kan? Guideline untuk rakyat kita. Tapi dia kena sama-samalah. Parlimen buat kerja, orang lain macam Muhammad sebut tadi, ibu bapa, educator, semua kena buat kerja juga untuk mendidik rakyat Malaysia, semualah, muda ke tua, tentang macam mana kita nak jaga perilaku kita di media sosial ataupun di luar media sosial. Itu je saya rasa. Ya, inilah yang kita katakan kesepakatan, bukan sahaja dalam kita bercerita mengenai politik, tetapi hala tuju sesebuah negara tu. Doktor, kalau boleh juga kita nak kongsikan berkenaan dengan keadaan politik dan juga ekonomi yang mana dikabarkan tahun depan inflasi dan sebagainya, ada juga kena mengena dengan ada juga yang kata suara-suara yang mengatakan disebabkan ini menyalah-nyalahkan. Pandangan doktor sendiri? Menyalah-nyalahkannya, yang saya sebutkan tadi, itu sudah jadi lumrah. Ahli politik kan, mereka akan salah-salahkan satu sama lain, walaupun ekonomi itu sesuatu yang berbeza. Ekonomi itu sesuatu yang sungguh besar, yang sebenarnya kita perlu seluruh rakyat Malaysia bersatu padu untuk menyelesaikan masalah ini. Mungkin sukarlah sebab masalah ekonomi tahun 2023 ni adalah masalah global kan. Jadi apa yang kerajaan boleh buat adalah untuk membantu mengurangkan kepedihan hidup rakyat. Jadi inilah sebenarnya masa untuk seluruh ahli politik, parti politik untuk bersama-sama berfikir tentang rakyat. Tapi macam baru sebutkan tadi, berfikir tentang rakyat itu mungkin prioriti kedua mereka. Prioriti pertama mereka adalah macam mana nak kekal berkuasa. Jadi itu yang sayangnya. Jadi sebab itu saya sebutkan di awal tadi, saya tak rasa perkara hasutan perkauman ini akan hilang dalam masa terdekat. Walaupun kita ada masalah lebih besar 2023, perkara itu akan dimainkan, dan yang paling risau sekali akan dikaitkan dengan hal-hal perkauman. Kan bila ekonomi
biasalah kita akan mula menuding jari kepada satu bangsa, pada bangsa yang lain, kepada agama, akan ada juga yang akan tuding kepada pihak luar, negara luar. Jadi macam tak selesai masalah ni. Sedangkan yang kita mahu semua berfikir secara waras apa yang terbaik untuk Malaysia. Okey, kita melihat kepada, memang kita tak boleh hentikan antara pandangan. Mereka juga berhak bersuara, tetapi melihat kepada apa yang disuarakan tu perlulah berlandaskan kesahihan, ilmu, dan juga jangan orang kata orang ni bercakap, orang ni pun bercakap. Semua nak bercakap tetapi faktanya tiada. Saudara Marar, mungkin potensi yang dibawa oleh kerajaan baru ini, bagaimana agaknya, apa agaknya perubahan besar yang boleh diwujudkan? Susah soalan ini. Kalau ikut kenyataan dan juga beberapa sidang media lah. Sebab kalau yang dibuat oleh Perdana Menteri, beliau menjelaskan beberapa komitmen sudut penjimatan, sudut kabinet yang lebih kecil, lantik orang yang layak apa semua. Kita tahulah di sebalik itu semua juga ada perkara-perkara yang perlu dirunding dan juga diperhalusi, sudut politik, kestabilan kerajaan dan sebagainya. Tapi kalau kita lihat kalau setiap posisi kementerian itu diduduki, bukan setiap lah, kalau majoritinya, majoriti posisi itu, saya susah nak cakap setiap ni. Majoriti pun cukup baiklah. Majoriti kementerian diduduki oleh calon ataupun ahli parlimen yang selayaknya, maka insya-Allah kita boleh hadapi cabaran tahun hadapan, terutama dari sudut ataupun beberapa tahun akan datang, terutama dari sudut inflasi, ringgit Malaysia, dan juga beberapa hal yang lain melibatkan pendidikan sekolah juga tinggi, termasuk kebebasan syarah dan juga mahasiswa, dari sudut berorganisasi dan juga berpolitik, dari sudut mereka memberi pandangan dan juga sebagainya. Yang tu ada beberapa perkara saya rasa boleh dicapai. Sebab sebelum ini tapi ekonomi tu susah nak cakap lah. Tapi ekonomi tu kita bagi Dr. Syazwan. Susah, boleh bagi doktor, tapi maksud saya susah nak cakap dari sudut boleh ke tak boleh, kan? Sebab ini kalau kita nak berpadukan manifesto pun tak boleh sepenuhnya, sebab dah ada gabungan, kan? Mereka namakan sebagai perpaduan, dan yang tentu ada perkara yang perlu diperhalusi, apa yang perlu menjadi prioriti dalam masa 2 tahun, 4 tahun, 5 tahun, apa yang perlu dibuat dengan pantas dalam masa setahun apa semua. Mesti ada perkara yang jadi perkiraan, tapi beberapa perkara saya rasa insya-Allah akan bertambah baik dari sudut contohnya tentang ahli politik nak masuk universiti ke. Sebelum ni boleh kan, masa mula-mula 2018 boleh apa semua, lepas tu barulah ada dikawal balik. Sepatutnya bagi je lah, tak ada masalah. Kita nak didik ni antaranya menerusi bagi ruang kebebasan yang memadai, kan? Kita bukan nak panggil orang untuk menghina agama, menghina bangsa, tidak. Kita nak panggil orang untuk kongsi pandangan politik, agenda politiknya, apa masalahnya. Dan juga mahasiswa golongan cerdik, bagilah mereka lebih ruang untuk beri pandangan dan juga terlibat dalam hal ini, apa salahnya. Dan juga pensyarah-pensyarah lagilah guru kepada golongan terpelajar, betul. Kan? Jadi hal itu saya agak positif lah. Saya harapnya begitulah. Tak tahulah, patutnya perkara itu diteruskan dengan media lebih terbuka apa semua. Sebelum ni kita nampak hal tersebut makin lama makin elok berbanding masa kita sekolah rendah, sekolah menengah, kan, itu lebih tertutup. Jadi saya lihat itu antara perkara yang lain dari sudut kritikan ataupun semak imbang, saya rasa akan jadi lebih rancak, sebab PN kuat, banyak anggotanya, walaupun dan juga kerajaan paduan yang dipimpin oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim pula
bukan partinya semata-mata, bukan pakatannya semata-mata. Ada pelbagai parti pula. Banyak perkara perlu diselesaikan dengan cara yang terbaik, dilibatkan bersama. Maka kalau perkara itu jadi dengan baik, maka hasilnya akan baik. Ada orang tolong semak imbang, tolong cari salah, itulah benda bagus lah. Ada positifnya lah kalau cari salah yang betul. Kan? Tapi kalau mempermainkan sentimen, kita tolak lah. Dalam masa yang sama, ada perkara yang perlu kita waspadai. Jangan nak sebahagian orang nak sorak, nak nampak negatif positif je. Perkara yang perlu kita waspadai dari sudut kita tak naklah kebangkitan kebangkitan politik perkauman. Bila sebahagian orang termakan dengan sentimen, dia rasa resah dengan nasib diri dan nasib bangsanya disebabkan maklumat-maklumat yang salah tersebar, rasa terancam dan juga sebagainya. Menarik, kita boleh lihat dari sudut politik, dari sudut terancam tak terancam ni, 22 bulan masa Tun Mahathir pegang, banyak perkara yang pernah berlaku sebelum itu dan juga berlaku selepas itu, tapi masa itu jadi tumpuan tentang kemalangan kerana mabuk, tentang banyak perkara lain lah, isu-isu bendera ke, isu tak bendera ke, isu LGBT ke apa, berlaku di semasa dan juga selepas. Tapi yang jadi tumpuan betul-betul dibisingkan menjadi suatu kebingitan ialah pada saat itu 22 bulan. Saya nak beritahu, maksud memang tak salah pun kalau para analisis ke ataupun masyarakat menyatakan bahawasanya kita curigai bila mana anda mempermainkan isu perkauman berlebihan. Ini dibenarkan. Maksudnya kita curigai. Sebab kenapa sekarang? Sampai masa zaman anda juga cakap nak selesaikan masalah adib, katakan. Tak selesai. Itu yang diperjuangkan untuk dijatuhkan macam-macam lah. Saya jadi ceramah politik pula. Kita tak nak ceramah politik. Tapi saya nak bagi tahu. Tapi kita ada masa lagi. Ini maklumat sebegini, kalau masyarakat kita perhalusi dan juga lihat dengan teliti, kita memang boleh kata bahawasanya memang ada pihak yang mempermainkan sentimen. Dan juga kita kena berwaspada dan juga berjaga-jaga dengan hal tersebut. Ini merosakkan masyarakat, memperandakan masyarakat. Kan sampai ada orang salah faham, artis salah faham tentang kafe harbi. Itu salah. Itu bahaya. Sampai nak sembelih, itu salah. Saya ada respon tentang itu pun bahasa yang mendalam dalam wacana pemikiran politik Islam. Dalam ini salah satu bidang saya lah. Jadi macam mana dia boleh sebut begitu? Macam mana dia berkata orang itu harbi, kalau bukan kerana bila mana ada setengah isu, bukan bangsa kita buat tindakan kita tak suka, kita kata harbi. Lama-lama orang jadi mudah dimenuduh. Lepas tu dia ada salah faham pula. Ini boleh dikenakan sembelih. Nauzubillah, ini sesuatu yang bermasalah. Jadi itu yang saya kata, saudari tanya tentang apa yang positif boleh dicapai. InsyaAllah ada beberapa perkara saya rasa boleh capai. Ada perkara kita masih lagi tak tahu apa boleh ke tak kan. Sebab ini kabinet yang bercampur-campur. Tapi ada perkara yang kita perlu awasi dan juga waspadai. Ini berlaku di US. Trump tu bukan naik begitu saja. Ada kegusaran, keresahan dalam kalangan masyarakat sewaktu Obama takbir US. Ini berlaku di beberapa tempat di seluruh dunia juga. Panjanglah kalau kita doktor pun boleh lagi ulas lagi cantik, tapi kita nak bagi tahu perkara ini berlaku. Kalau apa-apa ada perubahan, kita kena berhati-hati juga dengan perkara yang sebaliknya. Berhati-hati dengan berwaspada dengan ilmu yang sebenarnya kita boleh perbandingkan. Okey, doktor, harapan doktor sedikit berkenaan dengan kerajaan perpaduan yang mana terbina sekarang ini untuk mereka reset dan juga menjadi satu negara yang makmur dan juga aman, doktor. Harapan saya untuk negara Malaysia lah, kalau boleh saya katakan, saya nak kita pergi kepada politik yang matang. Maksud saya politik yang matang adalah
kita faham memang ada perbezaan. Kita 33 juta rakyat Malaysia, takkan nak kata tak ada perbezaan. Dalam masyarakat Melayu pun kita ada perbezaan antara kita. Tak mungkin. Kalau dalam keluarga 5 orang pun berbeza pendapat. Betul. Kan? Jadi tak mungkin kita sebulat suara. Jadi politik yang matang tu adalah kita terima perbezaan pendapat, perbezaan ideologi. Sebab apa? Perbezaan ni, diversity ni sebenarnya yang buat Malaysia ni unik. Inilah sebenarnya kekuatan Malaysia. Sebenarnya kita punya diversity berbilang bangsa, berbilang agama, berbilang etnik, berbilang tapi kita nak raikan. Jadi saya harap kerajaan baru ini akan raikan, dan saya percaya mereka akan, sebab Perdana Menteri kita dah sebutkan, macam saya sebutkan awal tadi, dia akan naikkan semua. Dia tak akan tinggalkan mana-mana pihak. Ini yang kita nak. Kita nak raikan semua lapisan masyarakat di Malaysia. Tapi untuk itu berjaya, saya sebutkan, kena ada kematangan. Kematangan ni maksudnya apa? Kalau kita berbeza pendapat, kita guna saluran yang betul. Macam Marwan dah sebut tadi, ada undang-undang, kita ada institusi, semua dah ada. Boleh dibaiki, institusi kita tak perfect, boleh dibaiki, tapi dah ada. Macam Marwan kata, ada masalah, report polis. Semua tu sebenarnya dah ada. Jadi ini yang sepatutnya yang saya nak lihat Malaysia pergi ke arah ini. Di mana kita faham, walaupun kita berbeza pendapat, kita masih boleh hidup secara harmoni di Malaysia. Walaupun pendapat politik kita berbeza, tak bererti kita kena sentiasa berlawan satu sama lain di social media ataupun di luar social media. Tak salah saya, petang tadi ada yang sharekan di social media gambar ahli-ahli politik kita boleh bergelak ketawa sesama mereka. Walaupun berbeza parti, mereka boleh berkawan. Jadi kenapa kalau ahli politik boleh, kenapa kita tak boleh? Kenapa kita ni rakyat marahan je, orang biasa je, tapi kita yang lebih-lebih bergaduh. Mereka okey sahaja. Jadi inilah harapan saya untuk Malaysia seterusnya. 5 tahun, 50 tahun akan datang, kita belajar untuk hidup bersama. Apa perbezaan, kita salurkan cara yang betul. Betul, setuju. Dan kita dah sampai di penghujung, tetapi sebelum kita mengakhiri perbincangan dan juga saya nak minta jugalah di penghujung ini saudara Marwan untuk berikan sedikit nasihat di mana mereka yang masih lagi bermain unsur-unsur sentimen ini untuk kita kurangkan, dan juga kalau tak boleh kurangkan pun kita lebih kata bijak untuk kita bersuara, menyuarakan pandangan kita khususnya. Nasihat saya tentang hal ini kepada pelbagai pihak lah, kita semua mungkin ibu bapa juga perlu pelibatan semua, guru-guru, golongan terpelajar. Ilmu itu amanah, dia kena sampaikan dan juga kena impak dia, kita kena beri ataupun kita kena beri impact yang positif masyarakat kita ke arah keharmonian dan juga sebagainya. Dan kita kena terima kenyataan dan juga takdir Malaysia ini negara berbilang kaum, berbilang agama, jamak agama. Sesuatu yang positif sebenarnya. Banyak perkara yang bagus yang kita boleh dapat sekiranya kita hayati dan juga kenang, dan juga dah banyak kita dapat kalau kita sama ada dari sudut sukan ke masakan ke sebahagian makanan. Kalau bukan kerana pencampuran budaya ini, kita tak boleh makan. Ya, betul. Sebahagian sukan kita mungkin tak naik di pentas dunia kalau bukan pelibatan pelbagai pihak. Termasuk juga pembangunan negara dan juga kesedaran kemasyarakatan apa semua. Mungkin bagi masyarakat yang tinggal memang di kejiranan yang memang dia bukan Muslim, dah biasa dah. Yeah. Sebahagian tempat dia macam saya pun dari kecil pergi sekolah menengah ke universiti ke, buat master pun memang kebanyakan memang Muslim lah. 100%, mungkin ada 99% lah kot. Mungkin ada terlepas kot berkawan dengan non-Muslim. Kita berkawan lah, tapi berkawan bukan di tempat belajar. Kan? Dia beri impact lah, kita rasa tak biasa. Kan? Tapi jadi yang jenis macam ni kita nasihatkan supaya fahamilah tabiat, dan juga ustaz-ustaz juga. Ustaz-ustaz kena faham tabiat ini, nak mengajar fikih. Kemasyarakatan, fikir berinteraksi dengan sesama Muslim, dengan non-Muslim. Kita kena belajar fikir tersebut. Kita ayush kita sebut untuk hidup bersama. Hukum untuk apa yang boleh, apa yang tak boleh. Dan juga
bolehkah kalau kita dilarang sangka buruk kepada sesama Muslim, kita juga dilarang sangka buruk kepada non-Muslim dan juga non-Malay. Kita tak boleh sembarangan tengok orang kita sangka buruk negatif tak baik. Dan juga ada sebahagian, saya tahu kita nak kritik politikus ataupun ahli politik tertentu yang kita rasa buat kenyataan yang salah dan juga mainkan kata, kita kritik lah. Tak semestinya parti dia parti anti-Islam. Yeah. Mana boleh survive dalam dunia hari ini kalau anti-Islam? Bukan, dia tak Islamofobia, dia fobia dengan parti Islam barangkali. Ataupun fobia dengan kumpulan tertentu, agamawan tertentu, ustaz tertentu. Mungkin. Kan? Tapi kalau dia buat salah, kita boleh kritik kesalahan dia. Kan? Tapi kalau kesalahan dia melibatkan undang-undang, boleh laporkanlah kepada pihak berkuasa. Yeah. Saya rasa itu lebih sihat dan juga elak pukul rata macam orang nak tolak parti Islam. Jangan sampai menghina Islam, mempelekehkan Islam, mempelekehkan agama, jangan. Kan? Itu mencetuskan perkara yang tidak sihat juga dalam masyarakat. Masyarakat tak selesa kan. Jadi saya nasihatkan begitulah. Tenang, relax. Fokus apa yang perlu difokus dalam kehidupan ini. Banyak perkara boleh dinikmati. Kenapa nak stres? Nak gaduh ke? Banyak perkara boleh diusahakan kalau kita nak cari tambah kewangan ke apa ke. Banyak perkara boleh dinikmati kalau kita nak berhibur ke, nak rehatkan minda. Kenapa? Baik baca buku daripada bergaduh apa semua kan. Tenang semua masa depan negara, insya-Allah. Ada beberapa perkara tu yang kita kata, orang kata nak langgar. Saya tak percayalah boleh dengan mudah, dengan susah pun belum tentu boleh buat. Atau lagi dengan mudah kan. Yeah. Jadi itu nasihat saya lah. Berhati-hati semua kita terima kepelbagaian. Ustaz-ustaz pun, ustaz-ustazah didik dengan cara yang baik. Dari hakikat Malaysia apa semua itulah. Ya, seronok saya mendengar perkongsian daripada saudara Marwan yang mana tenang jangan orang kata kalau nak memberikan pendapat sekalipun penuh dengan adab dan juga kita mempunyai cara dan juga undang-undang di negara kita untuk kita menuju ke arah negara yang penuh dengan perpaduan. Terima kasih saya ucapkan kepada dua tetamu kita di studio. Terima kasih kepada Dr. Syazah Farhana Muhammad Syukri, pensyarah kanan Jabatan Sains Politik UIAM, dan sekali lagi terima kasih kepada saudara Marwan Bukhari Ahmad, penulis dan juga penterjemahan, kerana bersama dengan kita malam ini untuk kita membincangkan dan juga menghuraikan sedikit sebanyak, kita memberi juga manfaat dari segi ilmu kepada penonton berkenaan dengan topik yang kita bawakan hari ini, awas perangkap hasutan. Jadi anda sekiranya terlepas untuk menonton secara langsung, anda boleh juga ikuti di saluran platform digital Sinar Harian dan jangan lupa untuk tekankan butang like dan juga subscribe channel YouTube Sinar Harian. Ikuti Facebook juga, di Instagram, ikuti Facebook, Instagram, Twitter dan juga di TikTok page Rasuah Busters. Dan saya kira sampai di sini dahulu Kompas Rasuah Busters untuk topik yang kita akan bawakan. InsyaAllah kita akan jumpa lagi. Terima kasih atas perhatian anda. Assalamualaikum dan selamat malam.